Kucing Sungai Temurung. Ya, terima kasih Nur Hayatul dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburung. Alhamdulillah Auda ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburung. Pada pagi ini cerah dan kita percaya saja banyak aktiviti maupun kegiatan yang akan bis kita laksanakan, namun sentiasalah meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua bis kita berada. Seperti biasa, Auda dari daerah Temburung, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita kongsikan mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan pada hari ini, hari Selasa, 14 April 2026, bermula pada jam 9 pagi hingga 12 tengah hari dan akan disambung di sebelah petang bermula pada jam 1.30 petang hingga 4.30 petang. Pemotongan sementara bekalan elektrik adalah disebabkan oleh kerja-kerja penaikan kabel 11 kV kawat atas. Jadi kawasan yang terlibat ialah Senoko Timber Company Sendirian Berhad, Jalan Labu dan kawasan sekitarnya. Jadi kepada bis kita yang tinggal di kawasan kampung berkenaan supaya akan dapat mengambil maklum mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan pada hari ini. Alhamdulillah Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan Auda. Seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan bersama. Kampung Senoko merupakan sebuah kampung yang terletak di Mukim Labu. Pada suatu ketika dahulu, kampung ini dikenali sebagai kawasan yang sederhana dengan kemudahan asas yang terhad. Namun begitu, seiring dengan arus pemodenan dan pembangunan negara, Kampung Senoko telah mengalami berbagai perubahan yang ketara dari segi ekonomi, sosial dan infrastruktur. Alhamdulillah, terima kasih kalau yang menonton episod pertama dan episod kedua ini adalah sambungan daripada episod yang pertama. Benar-benarkah kewujudan masyarakat Murutatu awal di Kampung Senoko? Jadi salah di antara beberapa contoh yang ada bahawa nama-nama tempat di Kampung Senoko ini rata-ratanya 100% kebanyakannya adalah nama mereka. Contohnya yang di Ulu sekarang ini ada terdapat sungai. Sungai itu dipanggil Sungai Palung. Maka di sana ketempatan masyarakat Murut, ada kumpulan masyarakat Murut yang diketuai oleh orang Kai Palung. Jadi kalau kita bergerak lagi ke sebelah ke laut ini, maka kita ini akan menjumpai Sungai Bukong. Jadi di belakang rumah saya itu adalah Sungai Bukong. Jadi ia dulu dipercayai ditempati oleh kumpulan masyarakat Murutatu dan diketuai oleh orang Kaya Bukong. Dan begitu juga ada satu sungai yang jauh sedikit keluar, yaitu Sipal. Maka di sana juga peninggalan tempat tinggal orang masyarakat Murut yang diketuai oleh orang Kaya Sipal. Jadi orang kaya itu jangan salah faham, bukannya digelar oleh diraja, cuma dipanggil oleh masyarakat itu sendiri di dalam kumpulannya. Mungkin orang itu orang yang digalati, mungkin orang itu mungkin kehidupannya lebih mewah atau kaya daripada yang lain. Maka itu mengapa ia dipanggil orang kaya? Itu orang Kaya Palung, orang Kaya Bukung, orang Kaya Sipal dan yang lain-lain lagi. Dan ada Bukit Sipal namanya. Jadi semua itu adalah nama-nama masyarakat Murut yang dan Wasai Urudrayanya. Urudraya Rimba tu. Urudraya namanya asalnya kita ni terjemahkan kepada bahasa Melayu, iaitu Draya Rimba. Wasai Uru Berangat jenya. Semuanya bahasa Murut tu. Wasai yang pernah kita ni lawat ni mandi di tempatnya tu. Jadi banyak tempat adalah dipunyai oleh masyarakat Murut dulunya untuk mereka macam berpadi kah, penangkap ikan kah dan sebagainya, dan diberi orang beri nama dan diwariskan kepada penduduk-penduduk Kampung Senoko. Dari segi infrastruktur, Kampung Senoko kini dilengkapi dengan kemudahan jalan raya yang lebih baik, bekalan elektrik yang stabil serta sistem air bersih yang teratur. Kemudahan ini telah memudahkan pergerakan penduduk dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Selain itu, kemudahan awam seperti sekolah telah dibangunkan untuk memenuhi keperluan masyarakat setempat.
Dalam aspek ekonomi pula, penduduk kampung Senukuh tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan. Sebaliknya, mereka mula mencaburi pelbagai bidang pekerjaan termasuk perniagaan kecil, berkhidmat dengan kerajaan. Perubahan ini telah meningkatkan taraf hidup dan pendapatan penduduk kampung. Yang paling awal dulu-dulunya kami lihat pada masa kami angkat muda ialah satu balai. Ada satu balai digunakan oleh orang kampung. Balai itu pun bukan di apa, dinding kajang ujungnya, tanah kuning. Tempat itu tempat berkumpul orang-orang kampung. Tempat kami bermain pulang tu. Kan bercerita, bermesyuarat, dah ada pulang. Tempat bermain. Dan letaknya dekat balai raya yang ada sekarang ni lah. Bila sudah balai itu diubah, bila ada pihak kerjaan, setelah sekolah itu buka, maka tentu ada perkembangan yang baru. Maka balai raya pun dibina dengan besar balai rayanya 60 kaki panjang dan lebih 40 kaki lebar. Dan saya rasa banggalah kepada di Kampung Senukuh ini bahawa penduduk-penduduknya walaupun dua masyarakat tapi tetap bersatu padu. Tidak ada kita ni menerima apa-apa macam kita ni salah faham dan seumpamanya. Walaupun kita ni mempunyai berlainan pegangan, tetapi senantiasa tani harmoni untuk apa jua perkara. Maka vaksinnya ialah musyawarah, perundingan, perbincangan. Maka apa-apa perkara yang akan dibuat di kampung ini, maka kita ni akan berbincang terlebih dahulu. Kesimpulannya, perkembangan Kampung Senukuh mencerminkan kemajuan yang dicapai oleh negara secara keseluruhannya. Walaupun mengalami arus permodernan, kampung ini tetap mengekalkan identiti dan nilai tradisionalnya. Oleh itu, usaha berterusan perlu dilakukan untuk memastikan perkembangan yang seimbang dan mampan demi kesejahteraan generasi akan datang.